Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk imbas kembali apa yang kita ada belajar untuk kelas sebelum ni kan. Okey, kita belajar berkenaan dengan sifat bagi sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, macam kita tahu kalau kan ada tiga kan, kita ada belajar kan untuk hari ni sudut sebelum ni, sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat. Okey, so macam sudut pelengkap kita tahu hasil tambah dua sudut akan menghasilkan 90 darjah. Kalau sudut penggenap, hasil tambah dua sudut akan dapat 180 dan hasil tambah dua sudut kita akan dapat 360 darjah. Okey, so yang tu yang kita belajar kelas sebelum ni. Okey, kalau untuk kelas yang kita akan belajar untuk hari ni, dia ada kaitan lah dengan yang kita belajar sebelum ni. Okey, kaitannya macam untuk hari ni kita akan belajar cara untuk menyelesaikan masalah yang akan melibatkan tiga sudut yang kita ada belajar sebelum ni, iaitu berkenaan dengan sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, cuba tengok dalam buku teks untuk muka surat 175 kan. Okey, dia kata dalam gambar rajah di sebelah, P dan 54 ialah sudut pelengkap. Okey, dia kata sudut pelengkap. Diberi P dan Q ialah sudut penggenap dan sudut konjugat bagi R ialah 260. Okey, dia kata dalam gambar rajah di sebelah, okey, dia kata P dengan 54. Okey, so kita tahu P dengan 54, kita tahu sudut pelengkap dia ialah hasil tambah dua sudut akan menghasilkan 90 darjah sini kan. Okey, so P tambah dengan 54 akan menghasilkan 90. Sebab kita tahu dia adalah sudut pelengkap. Okey, kemudian untuk cari nilai P, P sama dengan 90 tolak dengan 54. Okey, P sama dengan yang kita akan dapat ialah 36. Okey, seterusnya dia kata P dan Q ialah sudut penggenap. Mana P dan juga Q? Okey, ni P dan bawah ni adalah Q. Okey, untuk P dan juga Q, dia kata sudut penggenap. Okey, so P tambah Q sama dengan 180. Dia adalah sudut penggenap. Okey, so sudut penggenap kita tahu kita punya P tadi ialah 36 tambah dengan Q sama dengan 180. Untuk mencari nilai Q, 180 tolak 36, so kita akan dapat nilai Q kita ialah 144. Okey, so kita dah ada untuk P, kita dah ada P untuk dan juga Q. Okey, so kita dah cari P, Q. Kemudian kita nak cari R dan juga S. Okey, kita tahu sudut konjugat bagi R ialah 260. So, bila dia kata sudut konjugat bagi R ni 260, maksudnya sini adalah R. Yang selebihnya ni, semua ni kita panggil dia sebagai sudut konjugat. Okey, bila dia kata sudut konjugat, R tambah dengan 260 sama dengan 360 darjah. Sebab apa? Dia sudut konjugat. Okey, R sama dengan 360 tolak 260. R sama dengan 100. Kita dah settle untuk R. Kita dah dapat nilai bagi R. Okey, kemudian kita yang terakhir kita nak cari adalah S. Okey, so kita akan ambil 360 darjah tolak dengan R kita 100 tolak dengan 54 tolak dengan kita punya P 36 tolak dengan kita punya Q ialah 144. So kita akan dapat kita punya S ialah 26. So S kita ialah 26 darjah. Okey, tu untuk kita mencari kita punya nilai P, Q, R dan juga S. Okey, so kita kena tahulah sudut konjugat ni hasil tambah dua sudut
dapat 360. Sudut pelengkap kita akan dapat 90 dan penggenap 180. Untuk soalan yang seterusnya kan, kalau kita tengok kan, okey, dia kata dalam rajah di sebelah A dan 46 ialah sudut pelengkap. A dan juga 46 adalah sudut pelengkap. Diberi A dan B ialah sudut penggenap. Kan dia kata, dan sudut konjugat bagi C ialah 283. Okey, mula-mula dia kata A tambah dengan 46, kita akan dapat 90. Kenapa kita dapat 90? Sebab dia beritahu adalah sudut pelengkap. Okey, so A sama dengan 90 tolak 46. So kita akan dapat A kita ialah 44. Okey, seterusnya dia kata diberi A dan B ialah sudut penggenap. So kita punya A dan juga B ialah sudut penggenap. So A tambah dengan B dapat 180, iaitu sudut penggenap. Okey, kemudian kita dapat dah kita punya A ialah 44. 44 tambah dengan B sama dengan 180. B sama dengan 180 tolak 44 sama dengan 136. Okey, seterusnya dia kata sudut konjugat bagi C ialah 283. Okey, so dia kata C 283. Bila dia kata sudut konjugat bagi C 283, so kita yang selebihnya ini adalah 283. Okey, so bila dia kata sudut konjugat bagi C ialah 283, so kita tahu C tambah dengan 283, kita akan dapat 360 darjah. So untuk mencari nilai C, 360 tolak 283. So kita akan dapat kita punya nilai C ialah 77. Okey, setelah kita dapat untuk nilai A, B dan juga C, kita akan cari pula untuk nilai D. So untuk mencari nilai D, kita akan ambil 360 tolak dengan nilai A yang kita dapat tadi ialah 44. Kemudian kita akan tolak dengan B 136, tolak dengan C 77 dan juga tolak dengan 46. 46 ni dia bagi dalam soalan. Okey, so kita akan dapat kita punya nilai D ialah 57 darjah Celsius. Okey, kalau untuk soalan ni kan, so kita boleh cari dia punya nilai A, B, C dan juga D. Okay, kalau D kita ambil lah 360 tolak dengan sudut-sudut yang kita dah cari sebelum ni. Okey, untuk soalan yang seterusnya, okey, dia kata dalam gambar rajah berikut L, O dan juga M dan juga P, O dan juga Q ialah garis lurus. Okey, so dia minta kita cari nilai X, Y dan juga Z. Untuk mencari nilai X, Y dan juga Z, kita kena pasti dulu yang mana adalah sudut pelengkap atau sudut penggenap atau sudut konjugat. Okey, kalau untuk yang kita tengok P garis POQ, so kita tahu kalau untuk 65 tambah dengan X, kita akan dapat dia sebagai sudut penggenap. Sebabnya hasil tambah dua sudut kita akan dapat 180. So untuk mencari nilai X 180 tolak dengan 65, so kita akan dapat X ialah 115. Selepas kita dapat kita punya nilai X, kita boleh cari kita punya nilai Z. Sebab X dan juga X tambah Z dia adalah sudut pelengkap. Kita akan dapat 180 juga. Okey, so nilai X yang kita ada dapat tadi 115 tambah dengan Z dapat 180. Z sama dengan 180 tolak 115, so kita akan dapat nilai Z ialah 60. Okey, yang tu kita dah cari untuk nilai X dan juga nilai Z. Okey, yang terakhir kita akan cari nilai Y. Okey, untuk mencari nilai Y, kita ambil 360 darjah. 360 tolak dengan nilai Z yang kita dapat tadi 65. Tolak dengan nilai X iaitu 115 tolak dengan 65 dan juga tolak dengan 55. Okey, 65 dan juga 55 ni kita ambil dekat soalan yang dia bagi tu lah. Selepas kita tolak, kita akan dapat Y sama dengan
60. Atau kita boleh juga nak cari nilai Y tu, kita ambil 180. Y sama dengan 180 tolak dengan nilai Z kita iaitu 65 tolak dengan 55. So, kita akan dapat sama jugalah 60 darjah. Okey. Yang tu je yang untuk yang kita akan belajar untuk yang ini. Okey, so untuk latihan pengukuhan nanti boleh siapkan modul ada dalam buku tu dan seterusnya nanti boleh buat. Okey. Untuk refleksi, untuk refleksi apa yang kita belajar ini, cara kita untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, dia melibatkan 3 sudut, iaitu sudut pertama, sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, macam kita tahulah sudut pelengkap ni hasil tambah 2 sudut dia akan menghasilkan akan dapat 90 darjah kalau sudut pelengkap. Kalau sudut penggenap kita akan dapat 180 dan juga kalau untuk sudut konjugat kita akan dapat 360 darjah. Okey, itu je untuk kelas kita pada hari ini.